Assalamualaikum dan selamat pagi. Alhamdulillah bertemu lagi kita tuan-tuan perempuan. Video ni khas saya buat untuk follower-follower saya, supporter-supporter saya yang sedang berada dalam kesusahan sekarang. Kita sedia maklum dekat Malaysia ni tengah PKP, banyak sektor ditutup, kita tak boleh buat operasi. Dah lebih sebulan, income ada tu dapat income ciput, ada langsung tak ada income, ada tu dah terputus bekalan makanan. Kesian macam-macam. Cumanya saya tak nak cerita tentang negatif, saya nak share something tentang yang positif. Macam mana saya berjaya daripada seorang yang miskin, seorang yang tak ada apa, seorang yang selalu ditekan. Alhamdulillah, saya berjaya buat kejayaan dari tu semua. Jadi video ni sebagai semangat, sebagai motivasi kepada follower-follower saya, supporter-supporter saya menghadapi musim kesusahan ni, musim kesukaran ni untuk anda yang anda hadapi. Alhamdulillah, walaupun PKP sejak daripada awal dulu, PKP yang pertama tahun 2020, Mac 2020 seingat saya, sampailah PKP sekarang, alhamdulillah saya tak pernah ada masalah. Bisnes saya jalan cantik, perniagaan saya jalan cantik. Walaupun banyak perniagaan saya yang tak dapat beroperasi, tapi masih ada lagi perniagaan yang seperti Robert T. Kiyosaki cakap, we have money work for us. Maksudnya kita ada duit yang bekerja untuk kita. Walaupun saya duduk di rumah, tak boleh pergi ke side project, tak boleh buat kerja. Ada juga customer yang dah minta refund duit balik. Sebab jenis saya, perniagaan saya, customer bayar baru saya buat. Tak bayar saya tak pergi. Dan customer, majoriti ramai customer dah, semua customer nak katakan dah bayar duit dekat saya. Dan ada yang minta balik, nak refund sebab terlalu lama kan tunggu queue PKP ni. Walaupun demikian saya tak ada masalah. Alhamdulillah, perniagaan saya berjalan lancar. Income saya cukup, gaji pekerja dapat bayar, hutang piutang semua selesai. Tapi itu sekarang. Sebelum tu saya adalah seorang yang miskin, yang selalu diberi tekanan, tekanan oleh diri sendiri, tekanan oleh masyarakat, tekanan oleh orang-orang yang dekat dengan saya. Tapi tuan-tuan perempuan tahu tak, tekanan tu yang membuatkan saya berjaya. Alhamdulillah, saya akan ceritakan step by step. Saya mula ambil serius tentang elektrik pada tahun 2000 2008 kan, 2005. Saya habis politeknik tahun 2004. Saya belajar di Politeknik Prodison. Saya habis politeknik tahun 2004. Dan sebelum saya berdikari, hidup saya senang sebab mak bapak saya support. Belajar mak bapak support, pakaian mak bapak support, semua mak bapak support. Senang. Lepas bila saya dah habis study, saya dah mula bekerja, baru saya tahu macam mana susahnya nak mendapatkan duit, macam mana susahnya nak menjalani kehidupan sebagai seorang yang dewasa. Jadi setiap bulan saya pinjam duit dengan mak. Saya pinjam duit je dengan mak saya. Saya tak ganti pun, pinjam je. Mak pun dah faham dah panggil saya, tahu pinjam je tapi ganti tak ada. Itu dengan mak, belum dengan kawan lagi. Setiap bulan meminjam. Dan saya makan pula, tahu tak saya makan macam mana? Tahun 2005 saya dah mula bekerja. Saya bekerja di Melaka masa tu. Kilang Marwah kat saya. Gaji saya 600 sebulan. 600 sebulan, masuk overtime, pagi kerja matahari belum timbul, balik kerja matahari dah terbenam. Pergi kerja gelap, balik kerja gelap. Dapatlah 1,200. Itu 1,200 tu happy dah tu. Itu dah kerja all out dah tu. Dah overtime gila-gila tu. Dapat baru 1,200. Dah bersyukur alhamdulillah. Seronok dia sekejap je. Lepas tu dalam beberapa hari je dah murung balik. Tak cukup duit. Duit habis. Nak bayar. Masa tu saya belum ada kereta lagi. Saya ada motor pinjam. Motor mak bapak saya pinjam. Jadi saya tak ada hutang lah. Hutang untuk bayar gaji, duit makan sendiri dengan sewa rumah. Sebab masa tu saya pinjam motor keluarga saya. Saya tak ada aset lagi masa tu. Tu pun tak cukup. Tapi alhamdulillah, tuan-tuan tahu tak, daripada kesusahan tu lah, daripada tak cukup tu lah, saya berfikir macam mana nak keluar daripada masalah. Saya buat direct selling, saya buat insurans, saya jual kereta, jadi seller jual kereta part time.
Saya jual kasut kat pasar malam. Saya jual mercun, time raya saya jual mercun. Apa benda, apa saja yang boleh dijual, saya jual untuk menampung kehidupan. Alhamdulillah. Daripada situlah saya dapat macam-macam ilmu perniagaan. Itulah puncanya dekat Melaka masa tu. Lepas tu dan perkara yang paling utama, saya cuba mencari peluang-peluang pekerjaan syarikat-syarikat yang lebih besar yang boleh bayar saya gaji lebih tinggi. Alhamdulillah, saya berjaya. Dipendekkan cerita, saya tak nak cerita panjang-panjang. Kalau tuan-tuan dengar cerita saya ni, kesedihan yang saya lalui sebelum saya berjaya, sebelum saya sukses, saya rasa tuan-tuan pun menangis. Rasa tuan-tuan pun tak, kalau tuan-tuan berada di tempat saya, rasa tuan-tuan pun tak boleh nak hadap. Tuan-tuan pun tak boleh move on kalau tuan-tuan ada di tempat saya. Macam mana teruknya saya ditekan, macam mana teruknya saya berada di bawah, kemiskinan, makan apa yang ada, makan lauk yang sama hari-hari, menangis di depan makanan seorang-seorang. Kalau tuan-tuan berada di tempat saya waktu tu, saya rasa tuan-tuan pun tak dapat nak move on. Tapi saya dapat move on. Sebab apa? Sebab saya bersyukur. Saya bersyukur kepada Allah kerana disebabkan kesusahan yang Allah bagi kepada saya tu, semua atas izin Allah, tuan-tuan. Senang Allah bagi, susah pun Allah bagi. Allah bagi kita susah sebab Allah nak kita fikir supaya kita dapat keluar dari kesusahan dan boleh insya-Allah memperoleh kesenangan. Alhamdulillah, sekarang saya dah senang. Saya tak ada masalah. Tapi saya nak share macam mana saya membantu saya naik. Dipendekkan cerita, pada tahun 2003 saya ditipu. Saya dipukau. Maksud saya dipukau. Manusia yang kena pukau adalah manusia yang amal ibadah dia batin dia lemah. Lepas tu saya muda lagi, dah kahwin tahun 2003. Mungkin amal ibadah saya kurang. 2003 belum kahwin lagi lah. 2013 dulu tu saya dipukau. Saya buat perniagaan dengan seseorang. Dia dah merancang untuk tipu saya dari awal. Dia tahu saya berduit dan saya tak boleh buat apa. Saya kena ikut je cakap dia. Saya last kali sampai saya bankrupt. Dia lagi. Bila waktu saya sedar, saya pergi berubat masa saya pergi berubat, masa tu saya sedar, saya dipukau, saya dah baik semua, dah sembuh. Masa tu dia dah tahu saya dah sembuh, dia lagi. Waktu tu dah terlambat lah. Okey, waktu tu memang sengsara sangat, memang sengsara. Masa tu anak apa yang masa tu 2000 seorang kan, Iskandar kan. Masa tu anak saya baru seorang, Iskandar. Masa tu Iskandar baru setahun kan. Setahun. Baru setahun. Rumah pun tak ada lagi kan. Lepas tu rumah tak ada. Tuan-tuan tahu tak kisah saya? Saya dulu masa kahwin, saya berkongsi tau, sewa bilik tau. Nak cerita. Sekarang income saya RM10,000 sebulan. Income saya. Ada masa tu insya-Allah cecah RM100,000 sebulan. Tapi sebelum tu masa saya baru kahwin tahun 2011, 2012, 2013 ya. 13 kan? Kita pindah rumah ni tahun bila? 2013. 2013. Saya nikah 2011, 2012 saya nikah. Saya sewa bilik tau dengan isteri saya. Berkongsi dengan orang lain dalam rumah tu. Adalah tak cerita siapa. Jadi sewa bilik. Masa anak saya seorang sama juga. Masa anak saya seorang pun sewa bilik. Rumah tu berkongsi dengan dua orang. Seorang lagi sahabat saya, perempuan. Yang lagi tu, seorang lagi tu saya, isteri saya dengan anak saya, 3 orang sewa bilik. Bilik bukan besar mana pun, dalam bilik biasa lah, dalam 15-10 itulah. Kan? Itu 2 tahun tuan-tuan. Saya, isteri, anak sewa bilik tau, punya susah. Lepas tu bila bankrupt tu, memang tak boleh terima hakikat lah. Kan, saya termenung, saya tak banyak bercakap. Gila masa tu kita kumpul duit, kerja siang malam. Saya kerja siang malam tau. Disebabkan kesusahan demi kesusahan tu, saya kerja siang malam. Hari Jumaat, Isnin sampai Jumaat saya kerja kerajaan. Balik kerja government, saya buat wiring. Satu Ahad saya pergi buat wiring, job yang lebih besar. Saya kumpul duit. Sekali kena tipu, bankrupt, habis. Dan macam mana saya naik? Alhamdulillah. Cara dia, saya kata tadi apa? Allah izinkan kesusahan dekat kita. Sebab apa? Sebab Allah nak keluarkan kita dari kesusahan. Saya ulang, Allah izinkan kesusahan kepada kita sebab Allah nak kita keluar dari kesusahan.
Kalau tak susah, tak fikir. Kalau tak susah, tak fikir. Bila susah, baru fikir. Dan Alhamdulillah, saya masa tu saya selalu menyalahkan yang menipu saya itulah. Nama dia Irfan. Nama dia menipu saya Irfan. Nama samaran Nama dia sebetul saya lupa. Nama samaran. Dia guna nama samaran Irfan Hairi nama dia. Saya salahkan dia je. Dia tipu saya lah, jahat lah, pukau saya lah, ambil duit saya lah. Di mana dalam waktu saya asyik menyalahkan dia nipu saya tak dapat keluar dari kesusahan. Dan satu hari saya tengok Facebook ke, tengok YouTube ke, tengok TV, saya lupalah ada ceramah ustaz tu. Dan saya terfikir, ya Allah, sesungguhnya sebenarnya saya yang salah, ya Allah. Bukan dia yang salah. Dia dah tahu dah pencuri. Kerja dia memang mencuri lah. Dia dah tentulah orang jahat. Kerja dia memang buat jahat kat saya lah. Yang saya boleh kena tipu, kenapa? Sebab saya salah. Solat saya main-main. Bila nak solat, saya solat. Tak nak solat, saya tak solat. Selalu melambat-lambatkan. Kadang-kadang langsung tak solat. Saya lebih mementingkan dunia daripada kewajipan saya sebagai hamba Allah. Macam-macam lah. Hal agama ni saya tak tepi dulu. Hal dunia ni lebih. Saya banyak buat hal dunia. Dan Allah timpakan masalah pada saya. Saya balik kepada Allah balik. Saya balik. Saya mula insaf. Saya mula jaga solat saya. Saya mula jaga kewajipan. Kewajipan sebagai hamba Allah ni saya jaga betul-betul. Dan saya mula menyalahkan diri sendiri. Saya kata, ya Allah, sesungguhnya saya kena tipu, saya bankrupt adalah salah saya sendiri. Sebab saya cuai, saya lalai. Semua salah saya. Saya tak salahkan si Irfan tu. Sebab apa? Irfan tu memang pencuri. Allah izinkan. Kenapa dalam ramai-ramai manusia Allah izinkan Irfan tu jumpa saya kena tipu? Allah yang hantar dia kepada saya. Okey, jadi waktu tu saya mula buat solat duha, dah mula tahajud, saya dah mula baca Al-Quran. Saya dah mula baca Al-Quran balik. Saya dah mula dekatkan diri dengan Allah. Alhamdulillah, Allah buka fikiran saya, Allah bagi ilham. Rizal, engkau tulis buku. Saya fikir, tulis buku macam mana Okey, buku elektrik banyak ni. Buku elektrik dalam dunia ni banyak. Dalam Malaysia ni banyak buku elektrik. Macam mana saya nak bersaing? Sedangkan saya tak ada nama masa tu. Nama saya masa tu kecil lagi. Orang tak ramai kenal saya. Allah bagi ilham kepada saya, Rizal, engkau tulis buku elektrik yang tak pernah orang tulis. Buku elektrik yang orang bodoh baca boleh faham. Sesiapa saja baca boleh faham. Buku elektrik yang sesiapa saja yang ada rumah mesti akan beli buku kau. Yang buku diperlukan oleh semua orang. Dan Alhamdulillah, Allah bagi ilham. Tahun 2013 saya mula menulis buku ni. Buku ni saya tulis pada tahun 2013. Dan siap 16 Januari 2015. Saya tulis buku ni hampir 2 tahun. Setahun 5 bulan ke setahun 10 bulan. Hampir 2 tahun saya tulis buku ni. Alhamdulillah berjaya disiapkan pada tahun 16 Januari 2015. Saya ingat buku ni. Alhamdulillah. Masa tu buku ni tak ada cantik macam ni Buku ni ada tak contoh yang simpan? Tak ada contoh. Ada lah Ibn Amari. Tak simpan. Buku ni saya photostat banyak-banyak. Saya stapler, saya setip aja. Saya letak plastik bagi dia tahan, tak plastik saya jual macam tu je. Tak ada ISBN, tak ada apa-apa. Jual macam tu aja. Alhamdulillah, punya ramai beli dan saya naik balik. Jadi dengan keuntungan jualan buku, masa tu tak ada lagi buku yang macam saya buat ni, buku elektrik. Lepas tu saya minta tolong, saya minta apa? Tu belum lagi. Okey, saya jual. Dan saya jumpa, Allah izinkan saya jumpa dengan seorang penulis buku hebat. Saya tak kenal siapa, tapi buku-buku beliau dipakai oleh Kementerian Pendidikan. Memang hebat, penulis buku hebat. Dia nasihatkan saya, adik, dia kata, kalau engkau tak nak orang ciplak hasil ciptaan kau, register ISBN. Saya pun tak tahu apa tu ISBN. Saya pun tak tahu sebelum ISBN apa. Dia siasat-siasat, rupanya hak cipta terpelihara ni ISBN. ISBN ni penting. Okey, jadi bila saya nak register ISBN nak penerbit. Dan saya tak ada duit nak terbitkan buku. Nak terbitkan buku puluh ribu tuan, berpuluh ribu nak terbitkan buku. Jadi saya cari gunakan kawan-kawan, minta tolong kawan cari siapa yang boleh jadi penerbit buku saya. Dan dapat seorang syarikat percetakan, besar juga syarikat tu. Dia sudi je penerbit, tapi syarat dia
hak cipta terpelihara atas nama dia. Maksud buku ni nama saya je. Okey. So buku saya ni buku saya ni, ini nama saya. Saya terbitkan sendiri. Tapi yang ini bukan. Saya tulis, saya pengarang saja. Muhammad Azrizal Aziman, pengarang saja. Tapi ini bukan hak saya. Ini hak penerbit. Syarat dia, hak cipta mesti letak atas nama syarikat tu, saya dapat royalty saja. Disebabkan saya tak ada pilihan, saya terpaksa setuju. Dan saya tak ada pengalaman. Bila saya serahkan dekat penerbit dah cetak semua, dah pergi hantar ke TNB. TNB punya boss approve. Tapi tak ada surat lah dia orang tak boleh bagi surat. Dia orang just boleh bebel saja. Dia kata buku ni bagus, hantar ke JKR kata bagus, JKR kita pilih lah. Lepas tu hantar ke Politeknik, lecturer kata bagus. Kita hantar dekat IKM punya lecturer tu kata inilah buku yang paling baik dalam Malaysia setakat ni. Masa tu lah tahun 2012. Jadi bila penerbit dah dapatkan komen-komen daripada engineer, manager, TMB, JKR, IKM punya lecturer, Politeknik punya lecturer, dah confirm, dah pasti buku ni terbaik, baru mereka cetak. Dan 3 bulan penerbit tak jual buku saya. Saya jatuh balik. Dah lah masa dapat royalty sikit, masa saya jual sendiri saya dapat untung, okey, selesa. Bila saya dah bagi penerbit dah jualkan, royalty ni tuan-tuan ingat banyak ke? Sikit je, berapa ringgit je royalty. Dalam belas-belas ingat saya. Sikit je. Tapi tak jual, 3 bulan tak jual. Saya pergi jumpa penerbit tiap-tiap bulan. Puan, bila buku saya jual tak? Tak jual. 1 pun tak jual. Bulan kedua tak jual. Bulan ketiga saya sibuk lah, dia cakap. Saya sibuk lah, saya tak dapat jual. Saya sibuk. Kita bagi kepercayaan pada dia untuk jual, dia tak buat jualan pun. Jadi saya jatuh balik. Kembali bermasalah. Sebab masa tu bila saya dah bankrupt, kita nak naik balik bukan senang. Dan penerbit pula main-main dengan saya, tipu saya. Jadi disebabkan saya geram, saya tak ada kuasa, saya tak ada lawan, saya tak ada buat apa. Buku ni bukan hak saya. Saya tulis saja, tapi hak penerbit. Disebabkan saya geram, saya perlu keluar dari masalah saya. Sewa rumah nak bayar, anak nak susu, makan nak kena juga, kan? Jadi sebabkan saya nak keluar dari masalah, saya ambil keputusan, ya Allah, sekarang buku saya tulis masa tu tahun 2015 adalah buku terbaik dalam Malaysia, buku elektrik terbaik dalam Malaysia, diakui oleh banyak IPT. Saya nak bid buku saya sendiri. Jadi saya ambil keputusan, saya ambil cuti, saya balik kampung 2 minggu. Saya balik kampung 2 minggu, kampung yang tak ada internet, kedai jauh. Memang sorok ke dalam lah. Memang tak ada gangguan. Saya bawa laptop, saya bawa keluarga saya balik kopi mungkin banyak, saya main kopi. Siang malam dengan semangat yang kuat, saya tulis buku nombor 2. Saya tulis buku nombor 2 ini. Buku ni siap pada penghujung Oktober 2015, dalam tahun yang sama. Kenapa saya buat buku hitam ni? Sebab saya nak bid buku saya sendiri. Saya nak bid buku yang terbaik masa tu. Bukan senang tuan-tuan. Buku ni buku terbaik. Saya nak bid buku terbaik. Saya nak bid buku saya sendiri yang dah tak jadi hak saya ni. Sekarang dah jadi hak saya lah. Sekarang jadi hak saya balik sebab saya dah minta. Sebelum ni tak. Jadi bila saya buat buku ni, okey, macam mana boleh keluar 2 buku ni? Adakah dalam keadaan saya senang? Tak. Saya susah. Saya tersepit, saya ditindas masa tu. Disebabkan saya susah, saya cuba cari jalan keluar. Jadi siap buku ni. Tahu tak berapa lama saya buat buku ni? Buku ni hampir 2 tahun. Buku ni saya buat lebih tebal hanya 2 minggu saja. Siang malam tak tidur. Lepas siap buku ni mata saya rabun. Siang malam saya daripada pukul 12 malam sampai pukul 6 pagi, solat subuh, tidur kejap, bangun pukul 9, tulis balik sampai tengah hari, stop sekejap, rehat, makan, sambung balik. Macam tu selama 2 minggu. Alhamdulillah siap. Ini buku terbaik waktu tu. Buku ni berjaya beat buku saya sendiri. Dan masalah dia, nak cetak buku ni kena ada 50,000. Tahun 2015 saya baru lepas bankrupt. Mana ada duit, mana ada simpanan. Jadi saya offer kat Facebook, siapa nak melabur dalam syarikat saya, nak melabur untuk cek buku ni. Siapa satu buku ni jual dapat untung RM5. Tak ada siapa pun nak melabur. Tuan-tuan. Siapa nak percaya dengan saya? Orang tak kenal saya. Nama saya kecil lagi masa tu. Jadi saya buntu. Buku ni dah siap.
tujuan saya buat buku ni sebab saya nak perbaiki ekonomi saya. Saya nak keluar daripada masalah, daripada kesusahan, daripada kesempitan yang teramat sangat. Nak bid buku saya sendiri yang dah dicuri hak milik, bukan hak saya lagi yang dah diambil oleh orang lain. Duit pula tak ada nak cetak buku ni. Dan alhamdulillah pada waktu tu, itulah power of sedekah. Saya dalam poket saya betul-betul tinggal 230, saya ingat saya. RM230 dalam poket saya. Dalam bank pun tak ada dah. Dalam bank ada RM10 je. Kalau RM10 tu boleh keluar, saya keluarkan juga tu. Memang hidup kesempitan. Masa tu anak-anak saya minum susu Milo ya. Anak kita anak orang lain minum susu tau. Anak saya beli Milo paket, kopik, masuk dalam botol susu, goncang bagi minum tau. Punya susah. Makan apa yang ada aja masa tu. Dan kalau kita kesusahan saya, tuan-tuan boleh menangis tau, insya-Allah. Isteri saya alhamdulillah bersama saya. Ada orang susah jumpa saya, orang miskin, saya tak kenal siapa orang tu. Dia kata anak dia ramai, suami dia sakit, dekat dapur dah tak ada makanan nak makan. Kesian, terlampau susah. Saya ada RM230 masa tu dalam poket. Itulah duit saya. Kalau tuan-tuan rasa berapa saya nak bagi pada orang susah tu, yang saya tak kenal, tuan-tuan rasa berapa saya akan bagi? Saya tanya isteri saya yang dekat rumah kita ada beras tak? Ada. Ada kicap? Ada. Ada sos? Ada. Ada telur? Ada. Susu anak ada. Susu anak ada. Pampers? Ada. Semua cukup. Okey, tak apalah. Kita makan nasi dengan telur, kicap dengan sos saja. Orang susah ni, kalau saya bagi RM30 kan, tak cukup ni, anak dia ramai. Saya tak apa fikir panjang, saya tak fikirkan keluarga saya tak fikirkan diri saya. Saya bagi 200 pada orang saya tak kenal. Saya kata, "Kak, nah pergi beli makanan untuk anak-anak." Saya bagi 200 dekat dia. RM30 saya simpan. Isteri saya bising, marah. Isteri saya membebel benda tu. "Abang, dah lah kita pemiskin, kita susah. Abang bagi pula orang tu 200. Tak apalah, saya kata dia lagi memerlukan duit daripada kita. Okey. Alhamdulillah, dalam masa 2 hari, tak salah 2 hari lepas tu, dapat call daripada Rompin, Pahang. Nama beliau Encik Kaspi. Sampai sekarang saya tak pernah jumpa Encik Kaspi ni. Saya tak tahu pun siapa dia. Telefon, "Hello Cik Rizal, saya bersetuju nak invest dalam syarikat Cik Rizal sebanyak RM10,000. Tak kenal, tak pernah jumpa. Tak ada surat hitam putih. Sampai sekarang tak ada surat hitam putih. Percaya macam tu je. Nampak tak kuasa Allah? Saya ingatkan main-main. Saya bagi nombor akaun. Tuk masuk RM10,000 dalam akaun saya. Betul tuan-tuan. Alhamdulillah, bersyukur saya. Disebabkan saya insya-Allah mungkin asbab sedekah tu. Saya dapat RM10,000. Daripada RM10,000 tu lah saya ambil RM600 daripada RM10,000 duit Encik Kaspi ni bagi saya. Daripada RM10,000 tu RM600 saya sedekahkan dekat masjid masa tu. Saya sedekah kat masjid, sedekah kat orang susah semualah, beli beras semua. Dapat call lagi, call banyak. Ada invest RM10,000 3 ke 4 orang, RM5,000, RM3,000. Sudahnya tuan-tuan, saya dapat kumpul dalam RM60,000 lebih. Dalam masa sebulan, selepas dari sedekah tu, dalam sebulan tu, saya dapat kumpul around dalam RM60,000 lebih. Saya nak pakai dalam RM50,000. Alhamdulillah, berjaya saya cetak buku ni. Saya cetak buku ni, saya terbitkan sendiri, saya jual sendiri. Alhamdulillah, lepas tu penerbit komplain dekat saya, buku ni pun tak dapat jual, kenapa awak buat buku baru? Dia kata. Saya torture penerbit, saya marah penerbit. Bukan marah lah, saya bagi nasihat. Saya kata, apa salah siapa? Saya kata, salah siapa yang saya buat buku ni? Saya bagi kepercayaan kepada puan. Puan tak buat kerja, saya susah. Jadi sebab tu saya kena buat buku baru. Jadi alhamdulillah, buku ni langsung tak boleh jual. Buku ni langsung dia orang rugi. Penerbit rugi tak dapat jual sebab saya buat buku baru. Buku ni jualan memang laris, alhamdulillah saya boleh naik balik. Lepas tu saya bincang-bincang dengan penerbit. Penerbit bagi balik hak ni kepada saya dapat hak balik, saya jual dan saya pula bagi royalty pada penerbit untuk cover cost cetak buku. Lepas tu bila dah cover cost, dah bagi penerbit tu kos balik, alhamdulillah saya dah tak ada hutang dengan beliau lagi. Sekarang ni semua saya dapat. Jadi masa tu alhamdulillah. Tapi hubungan saya dengan penerbit yang lama tu masih baik Saya senang saya beranggapan kalau penerbit tu tak buat masalah kat saya dulu, tak macam mana buku nak ada kan. Jadi semua manusia buat silap. Jadi saya maafkan. Saya maafkan, saling memaaflah sebab semua manusia buat silap. Biasalah tu. Tapi kalau penerbit ni dulu tak buat silap, adakah buku ni akan wujud? InsyaAllah belum tentu lagi. Alhamdulillah disebabkan penerbit
main-main meniaga, main-main jual buku saya, alhamdulillah buku ni wujud. Jadi dah tuan nampak tak? Di sebalik kesusahan yang melampau, alhamdulillah saya dapat tulis 2 buku yang terbaik dalam Malaysia waktu tu. Pada tahun 2015. Pada tahun 2015 16 Januari 2015, ini dalam 30 Oktober 2015. 2 tahun yang sama saya dapat tulis 2 buku terbaik dan saya punya ekonomi makin baik. Buku ni dapat dijual laris tuan-tuan. Laris buku 2 ni. Memang alhamdulillah, memang saya tak sangka masa saya buat buku ni saya dapat fokus barang jauh, insya-Allah buku ni akan laris. Tapi betul lah memang laris masa tu, alhamdulillah. Saya dapat jana ekonomi saya balik, okey, cantik. Dan saya buat kesilapan. Manusia sentiasa buat silap, kena ingat. Manusia sentiasa buat silap. Saya buat silap apa? Saya tamak. Dengan hasil jualan buku ni saya dapat bayar hutang, saya dapat jana ekonomi. Saya bankrupt tahun 2013. Saya dapat bayar hutang habis. Sitos, Sikris, hutang dengan bank, hutang dengan orang, semua saya dapat bayar hutang pada tahun 2016. 3 tahun saya berusaha bayar hutang, alhamdulillah. Tapi saya ni manusia yang hina. Saya ada juga sifat penting diri sendiri, tamak loba. Allah dah bagi rezeki banyak dah, tak cukup. Tamak, nak lagi, nak kaya, nak banyak duit. Tak cukup dengan apa yang ada, tak bersyukur. Dulu masa susah, Allah bagi untung RM50, ya Allah syukurnya RM50, ya Allah terima kasih. Dulu masa miskin, masa susah, Allah bagi untung RM10, ya Allah seronoknya, terima kasih, ya Allah bagi untung RM10. Bila dah senang, Allah bagi untung RM1,000 satu hari pun tak cukup. Mulut cakap alhamdulillah, hati kata apa? Alah sikitnya, tak puas. Allah nak uji saya. Allah bagi saya untung RM5,000 satu hari. Satu hari untung bersih RM5,000. Mulut alhamdulillah, hati tak cukup. Tak cukup lah RM5,000. Habis berapa ribu Allah nak bagi dah cukup ni? Nampak tak? Sifat tamak dah mula menguasai diri. Lepas tu saya mula 2016. Saya mula main emas, saya mula main forex, saya mula main apa? Emas, forex. Lepas tu saya masuklah benda-benda yang skim-skim cepat kaya ni lah. Waduan. Macam-macam. Macam-macam. Duit banyak. Alhamdulillah tuan-tuan, tahun 2016 tu duit saya dah banyak tau. Duit dah banyak. Duit dah banyak. Setakat RM10,000 rugi ni tak ada masalah. Setakat RM45,000 rugi tak ada masalah. Tak fikir pun. Labur RM10,000 rugi, kena tipu. Tak fikir, tak apa. Duit banyak. Allah mungkin sudah melampaui batas. Allah tak suka manusia yang melampaui batas. Masa tu saya dah melampaui batas. InsyaAllah mungkin saya dah melampaui batas. Allah jatuhkan bisnes saya, semua bankrupt. Bukan bankrupt lah, rugi. Emas rugi, forex rugi. Saya main apa lagi? Bitcoin ada kan? Lupa lah. Bitcoin tak ada. Macam-macam saya main. Skim cepat kaya ni lah. Habis rugi semua. Jatuh, melingkup saya tuan-tuan. Melingkup saya. Sudahnya pada tahun 2016 saya tangguh hutang RM138,000. Disebabkan kena tipu, disebabkan saya rugi semua tu, saya tangguh hutang RM138,000 dan saya kena bayar balik dekat orang. Saya ambil duit orang, saya laburkan duit tu balik dekat syarikat ni. Bila syarikat nak bagi dividen, saya dapat dividen. Contoh syarikat bagi 25%. 5% saya ambil, 20% saya bagi dekat orang. Jadi macam tu perniagaan saya. Dan bila dah rugi, saya kena bayar balik semua duit pelabur saya. Jumlah dia RM138,000. Saya kena bayar duit pelabur RM25,000 sebulan. Sebulan RM25,000 nak bayar hutang. Kalau tak bayar nanti pelabur dapat polis, saya kena tangkap. Tahun 2016. Jadi saya pecahkan dua. Saya buat RM12,000 lebih sebulan untuk satu grup. Dah selesai grup ni, saya bagi RM12,000 lebih untuk grup ni. Alhamdulillah, dengan izin Allah, disebabkan saya kesusahan. Masa anak kita 3 orang 2016 anak 3 orang. Masa tu Ishkina dah lahir. Masa tu susah balik. Anak 3 orang tuan-tuan. Anak-anak saya minum susu Milo lagi. Minum susu Milo tuan-tuan.
Anak-anak orang lain minum susu bagus-bagus kan, susu. Ellie paling murah pun susu RM10 sepaket lah. Anak dia tak ada tuan, dia tak dapat nak beli. Tak cukup duit masa tu. Anak saya minum Milo. Anak saya 3 orang masa tu. Iskandar, Ishkina, Ishika. 2016. Kopi masuk ke dalam, anak nangis kan, betul susu koncang-koncang, minumlah Milo. Dan Alhamdulillah saya fikir, ya Allah, macam mana saya nak keluar dari masalah ni, ya Allah. Saya kata, ya Allah, saya salah. Kena ingat, bila kita susah, jangan salahkan siapa. Jangan salahkan Perdana Menteri, jangan salahkan menteri, jangan salahkan orang ini, jangan salahkan orang itu. Salahkan diri sendiri. Ya Allah, saya minta ampun, ya Allah, saya salah, saya melampaui batas, saya tamak, ya Allah, saya tak bersyukur, ya Allah. Masa tu Allah bagi untung RM5 pun bersyukur. Allah bagi untung RM10 pun bersyukur. Besar rupanya RM10 tu. Dulu masa tengah banyak duit, RM10 pun tak pandang, RM1,000 pun tak pandang, RM5,000 pun tak pandang. Bila susah, RM10 tu, ya Allah besarnya, ya Allah terima kasih, ya Allah. RM5 belanja, RM5 masuk bank. Mula buat kerja kecil-kecil balik. Untung RM30. Tukar lampu. RM15 masuk bank, RM15 simpan. Macam tu. Cukup sebulan dapat RM1,000. Ya Allah, Alhamdulillah RM1,000, ya Allah, bulan dapat untung, ya Allah. Besar tuan-tuan, dapat RM1,000 sebulan. Masa tengah senang, RM1,000 satu hari, tak rasa apa. Tak bersyukur, tak rasa tak puas. Bila masa anak dah 3 orang, saya kena tipu, bisnes lingkup. Dapat kumpul buat kerja hari tu, dapat RM1,000 satu bulan tu, RM1,000 untung. Itu boleh lebih sikit. Ya Allah, bersyukurnya. Bunyi bersyukur tu. Dan bila saya dah mengaku salah, mengaku silap, Allah, Alhamdulillah, Allah bagi ilham. Allah kata, ya Allah, tolonglah keluarkan saya dari masalah, ya Allah. InsyaAllah saya berdoakan hati, atas tangan. Kita nak keluar dari masalah, tahajud. Saya dah tahajud setiap malam buat tahajud. Sebelum keluar rumah buat duha, solat tak berjaga, awalkan sedekah, baca Al-Quran. Allah bagi ilham. Rizal, engkau tulis buku nombor 3, buku 3 Face. Sebab itu salah satu jalan nak keluar dari masalah. Sebab ramai banyak rumah guna 3 Face tak faham macam mana nak buat 3 Face. Electrician tak faham 3 Face, customer tak faham, jadi buat buku 3 Face. Alhamdulillah, pada tahun 2016 saya mula menulis. Cetakan pertama 2018 ya. Dekat ni. Nampak? Okey. Ini cetakan pertama 2018. Saya mula menulis, alhamdulillah siap buku saya yang ketiga dan saya naik balik. Dengan hasil jualan buku ni lah saya dapat, alhamdulillah saya dapat bayar. Saya bayar hutang. 9 bulan. Pada bulan berapa? 2017 kan? 2018. 9 bulan. 9 bulan saya berjaya bayar hutang dekat orang 138,000. Saya berjaya selesaikan hutang 138,000 dalam masa 9 bulan sahaja. Bukan buku saja saya buat. Tuan-tuan siapa yang follow saya dah lama tahu saya ada kelas. Saya buat kelas kelas belajar wiring. Masa saya bankrupt, masa saya tulis buku ni, dalam masa yang sama saya buat kelas. Itu cerita panjang tu. Kalau cerita kan panjang kan, tak habis sampai besok kan. Jadi saya nak cerita yang tu. Saya nak cerita hal buku je ini. Macam mana kesusahan tu membuatkan kita berjaya, insya-Allah. Jadi yang ni saya buat kelas 3 Face dan saya buat buku 3 Face. Alhamdulillah saya naik. Lepas tu dah sukses balik, insya-Allah. Alhamdulillah dah mula sukses, projek dah banyak, kelas ramai sampai government, GIC, orang persorangan hantar student, hantar pekerja datang belajar dengan saya. Alhamdulillah saya dah mula sukses balik. Lepas tu solar. Masa solar ni PKP yang pertama. Nampak yang Jun 2020. Dekat yang nampak Jun 2020. PKP yang pertama dekat Malaysia pada bulan Mac 2020. Buku ni dicetak pada Jun 2020. Saya tulis buku ni dalam masa tak sampai 2 bulan. Disebabkan Malaysia masa tu PKP lagi teruk daripada PKP yang sekarang ni. Tak boleh keluar bekerja, duduk rumah, kedai gunting rambut tutup, rambut panjang. Ingat yang first tu kan? Tuan-tuan mesti ingat kan yang first PKP tu. Jadi disebabkan saya nak keluar dari masalah,
projek tak boleh jalan. Jadi saya putuskan, Allah, insya-Allah, alhamdulillah, Allah bagi ilham kepada saya, Rizal, kau tulis buku baru, buku solar. Insya-Allah, mudah-mudahan insya-Allah buku tu boleh keluarkan kau dari masalah, boleh bagi kau sukses. Dan saya mula menulis. Alhamdulillah, pada Mac 2020 PKP yang pertama, Jun 2020 siap buku solar. Alhamdulillah, buku saya juga buku solar terbaik dekat Malaysia setakat ni, dekat Asia Tenggara setakat ni, lengkap. Alhamdulillah, jualan buku ni berjaya sampai sekarang. Dan tuan-tuan lihat macam mana kesusahan demi kesusahan yang saya hadapi membuatkan saya berjaya. Saya dapat cipta kejayaan. Kesusahan, himpitan-himpitan masalah, dengan izin Allah yang buatkan saya lebih kuat untuk keluar dari masalah, untuk cuba sukses. Alhamdulillah. Dan buku yang terbaru, tengok dia, Jun 2021. Setahun lepas saya keluarkan buku solar, Jun 2020, satu tahun selepas saya keluarkan buku solar, saya keluarkan buku yang terbaru, buku nombor 5, combo. Semuanya ya, single phase, 3 phase solar. 4 buku. 4 buku ni saya satukan dalam satu buku, dan saya tambah lagi ekstra. Macam-macam ekstra saya tambah, bagi lebih lengkap, complete, advance, DIY, do it yourself, electric wiring, complete. Kenapa saya buat buku ni tuan-tuan? Sebab PKP tak habis-habis kat Malaysia ni. Daripada Mac 2020 sampailah sekarang, drag. Saya tak tahu. Rasanya tuan-tuan pun semua tak tahu sampai bila nak hadap PKP ni. Betul tak? Jadi perniagaan kita terganggu disebabkan PKP yang tak tahu bila sudahnya. Dan saya perlu meneruskan kehidupan, kami perlu survival satu keluarga. Kerja-pekerja nak bayar hutang banyak. Alhamdulillah, dengan izin Allah. Dan dalam masa yang sama, netizen, rakyat Malaysia, rakyat Asia Tenggara, rakyat dunia ni ramai yang hauskan ilmu elektrik. Sebab banyak buku-buku elektrik kat Malaysia ni, kat dunia ni, yang bagi saya lah, mereka ni susah nak faham. Mereka beli, baca, dan mereka tak dapat apa yang mereka nak. Dengan insya-Allah, dengan izin Allah, buku-buku saya tulis, mereka dapat apa yang mereka nak. Apa yang mereka nak tu mereka baca, mereka dapat. Ada dalam buku saya. Mudah difahami dan senang dibuat. Senang kalau kontraktor elektrik beli, senang nak buat projek, insya-Allah. Okey, jadi saya buat buku yang kelima, terbaru. Disebabkan apa? PKP. Jadi tuan-tuan nampak tak? Adakah saya tulis buku ni? Adakah saya dapat hasil dengan izin Allah? Saya dapat hasilkan buku-buku ni dalam keadaan saya selesa? Tak. Dalam keadaan saya tersepit, saya terhimpit, dalam keadaan saya bersusah macam tu. Saya nak keluar dari kesusahan. Nampak? Bila kita susah, baru kita berfikir macam mana kita nak capai kemajuan. Tuan-tuan, insya-Allah, tuan-tuan tak akan dapat berfikir selagi mana tuan-tuan dalam keadaan senang, selesa, sukses. Kesusahanlah insya-Allah yang membuatkan kita ni sukses. Faham Jadi insya-Allah PKP ni pun tak tahu bila nak habis. Insya-Allah saya bercadang saya akan mula menulis buku nombor 6. Saya dah buka komputer. Insya-Allah semangat saya berkobar-kobar. Jika Allah izinkan, saya akan mula menulis buku nombor 6 bertajuk DIY Electric Wiring Maintenance, House Maintenance, insya-Allah. Okey, sekian perkongsian saya untuk memberi motivasi kepada anda semua, beri semangat. Macam mana saya keluar daripada kesusahan-kesusahan saya, macam mana saya cuba cari jalan keluar, saya bertindak, berfikir. Pertama, nak keluar dari masalah, kena bersyukur dulu. Bersyukur, minta ampun dengan Allah. InsyaAllah Allah akan bagi ilham. Lepas bagi ilham tu, kena berfikir, kena bertindak. Tak guna Allah bagi banyak ilham kepada kita kalau tak ada tindakan, tak berfikir. Orang yang cerdik adalah orang yang berfikir. Jadi orang yang berfikir, tuan-tuan.
Alhamdulillah, saya tak nak berletar panjang. Lama dah video ni, kesian isteri saya pegang video. Saya pun tak suka guna stand. Kepada siapa yang nak beli buku ni, boleh dapat di Shopee Boleh dapatkan di Shopee. Ramai seller kat situ. Kalau tuan-tuan nak beli dengan saya, dengan promosi, sila WhatsApp nombor di bawah ataupun 016 202 1427. 016 202 1427. Terima kasih sekadar perkongsian saya macam mana saya survival daripada saya miskin, susah, dihimpit sampai saya sukses sehingga kan PKP ni tak ada efek langsung kepada saya. Alhamdulillah. Terima kasih kerana menonton. Jadikan pengajaran, jadikan pelajaran. Sila share kepada kawan anda supaya mereka dan juga dapat motivasi jika apa yang saya share ni memberi manfaat kepada anda semua. Saya Muhammad Azrizal Aziman. Saya pengarah syarikat Mahbayu Engineering Malaysia Sdn Bhd. Saya pakar elektrik, saya pakar solar Malaysia.